Rakan-rakan usahawan semua, untuk meneruskan lagi video saya mengenai business continuity planning ni, saya bagi dua langkah ataupun dua steps yang kita perlu mulakan sementara kita berhadapan dengan tempoh PKP ini. Yang pertama sekali, cuba kita senaraikan apakah dia perkara-perkara yang akan mendatangkan impak kepada perniagaan kita. Dengan membuat demikian, kita sebenarnya sedang melakukan impact analysis ataupun analisa impak terhadap perniagaan kita. Saya beri contoh, umpamanya ialah sales ataupun jualan kita. Kita senaraikan sales, kemudian di sebelah sales tu kita kata apakah impak kepada sales. Semestinya seperti yang kita bincang, sales atau jualan akan terkesan dengan pengurangan penjualan. Ya? Kemudian item kedua, kita senaraikan contohnya stok. Kadang-kadang ada perniagaan stok dia tak boleh tahan lama. Jadi ada yang berniaga dengan barang-barangan yang perishable ataupun yang mudah rosak. Jadi senaraikan stok, kemudian apakah impak kepada keterjejasan perniagaan tadi. Contoh dia stok, maknanya kita akan kerugian kerana stok akan rosak. Kemudian yang ketiga, mungkin kita nak senaraikan di dalam kita punya impact analysis ni, kaki tangan. Ya? Kaki tangan yang kita ingin kekalkan, mungkin mereka rasa mereka perlu kepada gaji penuh dan mereka perlu dibayar allowance seperti biasa sebab mereka pun mempunyai tanggungan. Jadi kita punya impact analysis kena menyatakan bahawa sekiranya perniagaan kita ingin mengekalkan mereka, apakah impak dia selepas PKP nanti? Adakah kita akan terkesan sebab kita terpaksa menanggung kos sumber manusia, ataupun kita boleh lagi membuat perbincangan dengan kaki tangan kita, mungkin kita memberikan dia gaji yang berperingkat ataupun kita bagi dia cuti dan sebagainya. Ya? Apa lagi yang akan terkesan? Contohnya perkara-perkara yang melibatkan kita punya pelanggan. Pelanggan yang memahami keadaan kita, mungkin dia akan berkata pada kita, apa pun terjadi, kita masih lagi mempunyai business relationship. Ya? Jadi kalau katakan di pelanggan, di dalam senarai kita ada pelanggan, kita impaknya ialah tiada kesan. Ataupun mungkin impaknya ada kesan. Mungkin ada 10 pelanggan, 3 lari. Ataupun ada 10 pelanggan, 10-10 kekal. Jadi kita kena buat analisa ni. Itu step yang pertama. Ya? Kemudian step yang kedua, untuk hari ini kita bincang untuk 2 step saja. Step yang kedua ialah apakah dia langkah-langkah untuk pemulihan. Setelah kita mengenal pasti dia punya impak, step yang kedua, kita nyatakan apakah dia kaedah pemulihan terhadap impak tersebut. Contohnya kalau katakan kita mempunyai stok yang rosak ataupun barang-barang kita yang mudah rosak, kita kerugian, apa kita boleh buat? Sama ada kita tak boleh buat apa-apa langsung, ataupun kita boleh buat sesuatu, ataupun kita boleh buat dia sebagai byproduct, ataupun kita boleh jual kepada satu pelanggan yang mungkin memerlukan benda ni yang kos dia mungkin 1/3 ataupun 1/4 daripada harga asalnya. Okey, mengenai kaki tangan, kita dah tahu impak dia. Kalau kaki tangan tak ada, kita tak boleh buat apa-apa. Jadi apakah kaedah untuk kita memulihkan keadaan tu? Setelah kita analisa impak dia, kita cari jalan macam mana kita nak memulihkan keadaan dia. Bagaimana kita nak mengekalkan kaki tangan kita? Adakah kita sebelum ni tidak pernah terfikir untuk memberi kata ownership share ataupun penglibatan kaki tangan kita dalam ownership syarikat ataupun ownership perniagaan? Tapi oleh kerana perkara ini berlaku, kita boleh juga memberikan jaminan ataupun tawaran, mungkin tapi tak semua perniagaan yang mampu berbuat demikian. Jadi 2 topik ini saja kita akan ulas lagi sekali. Saya akan kupas lebih lanjut mengenai 2 langkah tadi itu. Saya ulang balik. Langkah pertama ialah segeralah membuat analisa impak, dan yang kedua, setelah kita bersenaraikan
analisa impak tu, kita buat juga yang kedua, langkah keduanya ialah bagaimana kita ingin menangani ataupun membuat sesuatu untuk memulihkan ataupun mengurangkan impak yang kita dah buat analisa tu. Jadi kita akan berjumpa lagi rakan-rakan usahawan semua. Saya akan kupas dengan lebih lanjut lagi, kan. Jadi kita berhenti di sini dulu. Okey, sekian, terima kasih.